Okay, so standard drawing standard so standard used for engineering and technical drawings such as ANSI. So bila orang sebut ANSI, awak akan tahulah American National Standard of Institute. And then ASME juga salah satu standard yang famous American Society for Mechanical Engineers. Standard-standard lain dia ada ISO, International Standard Organization, JIS, Japanese Standard dan macam-macam lagi Okay. So ini adalah standard line types. Ini dia refer kepada American Society of Mechanical Engineers ASME. So awak tengok arrowhead point 35 tu adalah lebih kepada thickness dia So dimension line, tengok dimension line, thickness 0.3 mm, extension line ni untuk dimensioning So nanti saya akan tunjuk macam mana nak setting semua ni dalam AutoCAD. And then center line 0.3 mm. Kalau awak tengok ada cutting plane line yang AA tu ataupun cross section cutting plane so dia tebal sikit 0.6 mm. And then the center line, kemudian ada section line iaitu hatch iaitu cross tu, short break line dan macam-macam lagi So kalau kita lukis manual dekat sekolah teknik ke sekolah vocational atau siapa-siapa yang ada ambil lukisan kejuruteraan, macam mana kita membezakan ketebalan line ni? Ada siapa-siapa tahu? Kalau kita lukis, siapa yang pernah ambil engineering drawing ke? Macam mana kita lukis manual, kita membezakan ketebalan line ni? Ataupun siapa-siapa yang tak pernah ambil drawing pun boleh. Siapa tahu macam mana? Cross section. Bukan, macam kita bila Keterangan line. Size line tu macam 0.3 mm, 0.6. Macam mana kita membezakan, kita guna apa? Pensel. Pensel apa? HB. Pensel HB. Dia. Pensel HB tu bukan dia punya kehitaman dia berbeza ke? Ya. Kan? So biasa kalau kita control dia punya size ni, kita pakai mechanical pencil lah. Betul tak? Sebab mechanical pencil kan dia ada size kan, dia punya mata tu kan. So pencil HB, pencil apa lagi? Saya pun dah tak ingat. 2H tu semua dia punya, dia macam construction line. Lepas tu kita punya visible punya line kan. Dia membezakan yang tu. Okay. So line types used on technical drawing. Kalau awak tengok ni ketebalan dia. Kalau awak tengok tu dimensioning dia, cara dia bila kedua-dua arrow di dalam, dimension value dia yang nombor 1 tu pun di dalam di tengah-tengah. Biasanya kalau saya kerja dulu lebih macam tu lah. Kalau arrow dia di luar, biasanya kita letak di luar. Tapi ada juga yang letak di tengah-tengah. So kita boleh main lah dengan itu, ikut standard yang setiap company pakai lah Okay. So ini penerangan yang tadi, line types used on technical drawing. So macam center, thin line, 0.3 mm, short break line, long break line, thin, and then dimension and extension line also 0.3 mm. So setiap benda ni ada dia punya ketebalan yang berbeza So bila kita print, biasanya bila kita print atas printer biasa yang macam inkjet apa semua ni, kita tak nampak dia punya perbezaan thickness line tu Biasa kita print atas plotter lah. Biasa printer yang macam plotter besar dia boleh nampak perbezaan line dia Okay. Okay, so untuk engineering drawing tools ataupun CAD computer aided drawing, ini common tools yang ada dalam CAD untuk computer aided drawing. CPU kalau pakai desktop punya komputer, so ada CPU, ada computer operating system Windows, and then display devices or monitors So biasanya kalau kerja di kilang lah biasa kalau kerja di kilang ni, kebanyakan yang buat drawing ataupun buat 3D modeling ni memang dia pakai monitor besar lah dia lebih senang nampak lah besar display. So kalau pakai laptop ni bolehlah untuk awak belajar di universiti. Tapi biasa kalau awak kerja, kebanyakan company dia akan provide biasanya desktop lah desktop punya komputer, sebab
dia lebih powerful And then input devices, sekarang tablet pun boleh lukis tablet pun ada software ataupun apps yang boleh buat 3D modeling, scanners, keyboard and mouse Ni semua benda yang penting lah So keyboard dengan mouse ni adalah dua perkara yang penting dalam awak menyiapkan apa-apa drawing menggunakan CAD sebab pada keyboard terletak banyak shortcut, pada mouse terletak macam mana awak, how fast awak control sebab dia ada different click, different movement tu awak akan buat different actions So nanti saya akan ajar apa maksud dia dengan ni macam awak main game lah, setiap klik awak tekan right click, left click ataupun awak hold, dia akan jadi command yang berbeza And then output devices macam saya kata tadi, printers lah ataupun plotters So kalau drawing yang final yang betul detail, biasanya kita print pakai plotters ataupun printer yang boleh membezakan thickness drawing thickness align Okay, so traditional tools ni yang freehand sketching, kita pakai wood and mechanical pencils instrument set ada kompas, ada divider. Kalau siapa yang biasa dengan rotring ke, dulu saya sekolah pakai rotring So dulu kalau LK tu ada papan kan, papan yang awak tampal dengan masking tape ataupun awak pakai rotring. Saya tak tahu lagi, sekarang ada lagi ke papan tu? Ada lagi yang pakai papan tu ke pakai rotring je? Yang rotring tu dia tak payah pakai papan kan, dia macam plastik sikit, dia clip dekat dia punya roller tu kan, scales Okay, so ada irregular curve, eraser and erasing shields, drawing paper, circle templates dan isometric templates So ini adalah tools-tools yang kita buat dalam freehand sketching. Macam ni gambar dia, so mechanical pencils, ni traditional tools use kalau awak tengok tu ada jangka lukis dia panggil tu. Oh dah lama tak pakai ni. So sekarang dia dah ada banyak dah yang standard punya size tu Saya tengok dulu zaman saya sekolah dulu tak ada dah banyak sangat macam yang ada sekarang Tapi dia memang hands on punya ni lah, practice bila you lukis dengan ni Tapi you tak perlu belilah untuk subjek ni Okay, freehand sketching. Freehand sketching ni maksudnya the lines are sketched without using instruments other than pencils and erasers. Okay, other than pencils and erasers. Kadang-kadang freehand sketching ni saya perasan lah dia kadang-kadang bila awak nak interview saya pernah masa saya interview untuk Panasonic untuk design So first adalah freehand sketching So dia bagi awak satu produk ataupun part, dia suruh awak lukis isometric dengan ortografik So atas kertas tak apa, tanpa perlu measure, awak tak perlu ukur Dia nak tengok awak boleh faham ke tidak drawing So belum masuk interview yang dengan bosses lagi So biasa dia ada IQ test, dia ada drawing test, dia suruh awak lukis dulu So bila awak masuk di temu duga, dia akan tengoklah drawing awak. Kalau awak tak faham apa isometric, apa orthographic drawing, kemungkinan awak tak dapat lah sebab awak diperlukan untuk mechanical design. So benda basic yang awak tahu, yang awak perlu tahu mestilah 2D drawing 2D drawing dan juga 3D lah. Awak boleh membayangkan gambar tu macam mana Okay. So ni latihan untuk straight line. So dia kata hold the pencil naturally. Mungkin ada yang berdebar ke, ada hold pencil kuat sangat, tu pun boleh mengganggu straight line awak And then spot the beginning and end points and then swing the pencil back and forth between the points, barely touching the paper until the direction is clearly established and then draw the line firmly with a free and easy wrist and arm motion So biasa tangan awak kena stable lah untuk sketch Okay. So boleh tak awak buka awak punya kamera? Saya nak tengok awak ada kertas dengan pensel and then cuba buat 2 point, buat dalam 10 line 10 line. Kalau boleh awak halakan kamera awak tu ke kertas awak pun tak apa. Kalau boleh lah. Kalau boleh cuba halakan kamera awak ke kertas awak dengan pensel. Kita buat lukisan sikit. Saya nak tengok.
Okay. Yang Syarudin bagus dia buat atas kertas lain-lain tu tapi dia buat titik tu pada pose yang berbeza so dia boleh praktis kalau dia buat kepada horizontal punya tu nanti dia ikut je line kertas yang tu Okay, bagus. Okay, buat dulu 10 point. Okay, so daripada 10 point tu awak cuba sambungkan dalam satu tarik je one shot cuba awak buat untuk 10 line slow tak apa, take your time cuba buat. Okay, tunjuk gambar kertas awak, saya nak tengok macam mana melukis tu slowly. Okay, dapatkan rhythm dia So the next is small circle So kita continue sketch. Okay, untuk small circle ni awak cuba buat step yang pertama, buat satu petak and then di setiap side dia dengan top dengan bottom tu markkan titik tengah. Buat step yang pertama dulu. Nampak tu nampak kat slide tu step yang pertama buat kotak tu, kemudian buat dia punya titik tengah dia. Okay, lepas tu buat line diagonal kepada petak tadi macam ni. And then letakkan point sama macam jejari tadi. Kalau ada siapa yang ada jangka lukis boleh pakai terus dapat ni. Tapi petak ni make sure dia adalah segi empat sama So bukan segi empat tepat. So buat segi empat sama. And then buat step yang kedua, mark dia punya line diagonal tadi kepada jejari dia. And then step yang ketiga, awak lengkapkan bulatan tu. Okay, cuba lukis. Saya tengok dekat ni Tak kisah berapa dimension pun tak kisah. So, okay, good, bagus. And then kita, yang ni ada cara yang kedua juga, sama lebih kurang, cuma dia tak buat petak lah. So dia buat line yang cross macam ni. And then likely draw a center line. And then add like radial lines. And then mark the estimated radius. And then awak ni. So cuba follow step ni pula. Tengok jadi macam mana bulat awak. Tadi kita pakai petak kan. So ni kita pakai yang ni saja. Cuba try follow step ni. Cuba comparekan bulatan mana yang lebih lawa. Sama doktor dua-dua. Sama dua-dua. Yang sesama. Yang second, okay. Kalau sama. Yang second second lebih mudah Okay, it's good. Bagus, semua participate. Okay, ini kita nak buat arc pula. Arc kita nak buat arc pula. Okay, cuba buat arc dengan method yang pertama. Dia bagi segi empat sama. So radius dengan radius. And then awak tarik saja daripada ujung ke ni untuk arc And then method yang kedua, awak ada kotak yang sama, cuma add satu diagonal line. And then estimate the radius. And then awak sambung. Cuba ikut. Guna dua-dua method ni. Cuba bezakan mana yang lebih mudah dan lagi cantik awak lukis arc. Method 2 saya. Method 2 macam ni. Kita tengok. Method 2 awak cross satu line tu, diagonal line. And then awak letak marking. Lepas tu awak sambung. Jadi kadang-kadang bila kita buat sketching ni, kalau bagus kita buat yang perfect lah, yang lawa kan. So kalau tak ni pun at least kita faham shape tu macam mana, apa yang kita gambarkan untuk lukis lah. Okay, so kalau okay, kita pergi yang seterusnya, sketching lagi. Yang ni macam ke arah 3D sikit. Okay, step pertama, kita buat isometric square. So segi empat sama juga. So diameter dia sama. Buat dulu isometric square. Dia macam plane lah Macam ni kita panggil plane So ni ke arah 3D sikit, nampak dia ada isometric view sikit. Okay. Step yang pertama buat isometric square. Step yang kedua kita sketch diagonals. Crosskan dua-dua bucu tu. And then kita marking titik tengah dia. Midpoints dia A, B, C, D. Locate the midpoints. Okay. Lepas tu kita buat dia punya minor diameter. Kita buat tanda sikit. Kita calit sikit dekat diagonal line tadi. Kemudian kita sambung
sketch arc tadi awak dah lukis arc kan. So awak sambung dalam setiap box tu arc then terus finish the ellipse lah. Ini kita panggil ellipse lah. Yang tadi bulatan so bila jadi isometrik ni jadi ellipse Okay, cuba buat guna 5 step ni. Saya bagi 5 minit try buat. Macam ni ke? Okay, kejap saya tengok. Good, so kita pergi ke yang seterusnya. Kita main lukis-lukis Okay, so yang ini lebih kepada lukis huruf lah kalau you tengok straight line, slanted line, horizontal line, curve So application untuk basic stroke biasa orang lukis untuk apa? Huruf lah Ini buku tulis kanak-kanak ada kan yang dia sambung titik-titik tu kan. Tu nak practice lah, nak practice tulisan Ini tulisan yang senang Kalau awak tengok handwriting macam anak saya masa dia belajar di Belanda tu, di sekolah tadika tu, dia punya tulisan tu orang Belanda ni setiap huruf dia berbeza sikit tau bentuk dia. Dia macam tulisan yang berbunga-bunga. So dia memang kalau 1 minggu ajar huruf K tu, seminggu tu tulis huruf K je. So dia memang kalau awak tengok orang Belanda, dia punya handwriting dia almost sama setiap orang Dia punya style dia writing dia. Yang tu yang lain sikit. Huruf dia sama A to Z tapi dia punya bentuk huruf tu lain. Okay? Macam ni lah. So straight line untuk uppercase letters and numerals macam mana dia gunakan kotak-kotak ataupun kita panggil sebagai grid So nanti dalam drawing pun dalam AutoCAD kita ada grid ni Kalau awak tengok kotak-kotak tu kita panggil grid lah. So grid ni untuk kontrol. Ada yang suka pakai grid, ada yang tak suka pakai grid. Grid tu biasa satu grid tu kita boleh set lah. Biasanya 1 mm lah beza setiap grid tu. Macam saya suka lukis tak ada grid sebab dia akan trace point setiap kali awak move mouse So dia tak freedom sikit. Tapi grid ni juga membantu kalau awak tengok untuk lukisan yang macam straight line letters, curve line letters curve line letters and numerals Okay. Ini lowercase letters body text, the text body height is about 2/3 2/4 of the height of a capital letter Okay. Okay. Ini contoh-contoh tulisan yang bagus, not uniform in style not uniform in height, not uniform vertically or inclined not uniform in thickness of stroke and then area between letters So memang kalau pelukis-pelukis yang ada freehand sketching skill ni memang mengagumkan lah Okay. Okay, ni is a sentence composition. Ni sebab tu daripada sekolah pun kita diajar menulis ni Okay. Leave the space between words equal to the space requires for writing a letter O. So space So setiap perkataan tu ada space dia, jarak dia adalah seperti kita menulis huruf O. Okay. Okay. Cuba lukis drawing ni. So teknik dia lebih kurang macam ni So teknik dia, so this is the object. Step pertama awak buat segi 4 dia. Ikutlah yang lebar dengan tinggi yang awak tetapkan. Okay, step yang kedua awak buat line macam ni. Dia membahagikan kepada beberapa section kalau awak tengok. Ada yang dia bahagikan drawing ni kepada beberapa section. Dalam bentuk segi 4. So yang ni segi 4 tepat lah mostly And then dia marking segi 4 sama di tengah-tengah untuk bulatan. Dan yang di bawah tu juga dia buat segi 4 Okay. So last kali dia draw lah. Okay, dia draw kepada yang ada arc tu dia ikut mana yang straight lah. Mana yang kotak yang ada arc tu dia sambungkan dengan arc lah. So the final sketch tu awak tengok dalam step 4 So basically ni adalah step dia. So kalau awak lukis bulat tu tambah diagonal lines tu pun bagus Okay. Okay. Seterusnya kita pergi kepada yang ni pula. Okay. Yang ni awak lukis dia isometric. So dalam isometric view. So macam mana step awak nak lukis untuk buat bentuk yang macam ni, okay, adalah macam ni. Okay. Okay. Okay, alright. Okay, Amir. Okay, so kalau semua dah lukis tu, it's good. You try
Okay, lepas tu yang ni dia bagi do it yourself. Okay, yang ni saya akan skip sikit. Saya nak tunjuk awak macam mana awak nak faham untuk tengok view daripada SolidWorks. Okay, nampak tak screen SolidWorks saya ni? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak Okay, ni adalah salah satu part. Okay, salah satu part dalam SolidWorks. Saya nak tunjuk ke awak macam mana awak nak tengok dia top view dia. Macam mana awak nak tengok front view dia. Macam mana awak nak tengok side view dia. Okay. So kalau awak tengok kat sini, dia ada, kita ambil yang ni adalah front So daripada arrow yang sini ni adalah front. Okay. Saya tunjuk contoh Okay, yang ni adalah view. Sekejap saya nak test dulu. Saya tak boleh bagi terus. Okay. Yang ni shape ni mungkin awak rasa susah sikit tapi sebenarnya tak adalah susah sangat. Okay. Daripada shape 3D ni, okay, ni adalah isometric view. Awak tengok isometric view. Biasa soalan dia akan bagi awak macam ni Dia bagi awak contoh satu bentuk yang macam ni. Kemudian awak kena lukis top dia macam mana. Front dia macam mana. Side dia macam mana. Okay. Kalau dalam SolidWorks awak boleh tengok dah dia bentuk macam mana. Sebab tu saya nak tunjuk awak yang macam mana ni lah. Okay, kalau kita tengok daripada top. Kita tengok daripada top. Awak boleh bayangkan tak dia sebenarnya bentuk dia macam ni. Okay, kalau ini awak tengok dia ada ni ni dia ada hidden line. Okay. Nampak tak? Ini adalah pandangan daripada atas. Siapa yang tak boleh bayangkan pandangan atas dia macam ni? Kena cakap sebab nanti susah. Sebab benda ni awak kena faham. Ni tengok daripada atas. Kenapa ada garis putus-putus ni? Tak nampak. Dia macam tak nampak. Yang tak nampak. Barisan Nampak? yang tersembunyi. Hidden. Nampak tak? Kita tak nampak. Line tu hidden line, Prof. Okey, awak tak nampak. Apa yang tak nampak ni? Saya tak faham. Tongkat lah ni. Nak, Bentuk. macam kalau daripada atas tak nampak bahagian tu. Okey, alright. Tu saya nak tahu. Kalau awak tak nampak, awak kena cakap. Sebab nanti susah Okey. Kalau awak tengok sini, ini awak tak nampak hidden line dia, betul? Betul. Betul kan? Sebab ini adalah saya petunjuk dalam solid view lah. So hidden line tadi, yang putus-putus tu apa? Yang macam ni? Bahagian bawah dia. Yang bahagian bawah macam ada Ada apa? Ada lubang. ada ruang dia. Ada bentuk bulat, Prof. So bulat. lubang ni yang jadi hidden line. Nampak? Sebab apa? Sebab sekarang mata awak berada dekat atas ni. Awak nampak tak biru tu? Nampak kan biru ni? Nampak. Okey. Nampak. So sekarang awak kena, bila dia kata awak kena lukis top tu, awak kena tengok daripada top plane yang atas sekali. Maksudnya daripada yang biru ni. So bila awak tengok ke bawah, dia akan dapat view yang macam ni tadi. Dia akan dapat view yang macam ni tadi. So ini yang solid lah. Tapi bila kita lukis 3D tu, kita akan nampak dia ada hidden line lah. Which is yang ni adalah hidden line. Kadang ada yang budak yang rajin sekali, dia tambah sini ada center line. So ini adalah top. So ini saya akan bagi banyak praktis supaya awak faham. Okay, so tadi kita tengok top. Sekarang kita tengok front pula. Kita tengok front. Okay, ni dia adalah side dia. Kita tengok front. Macam ni. Ini front dia. Ada hidden line. Oh, banyak tu. Boleh bayang tak? Boleh. Boleh, Boleh. Prof, boleh. Boleh. Hidden line tu apa? Yang tepi ni. Dua ni. Yang apa tu yang bahagian Bentuk segitiga kat belakang, Prof. yang bergelungkur. Okey, betul segitiga kat belakang. Yang ni, yang bawah ni Lubang. lubang So kalau saya pusing, awak nampak. Nampak? Kalau saya pusing dia nampak tu hidden dia. Nampak ini view dalam hidden line lah. So kalau saya up balik, dia akan nampak macam ni lah. Okey. So kalau kita tengok side pula, tengok side view dia, dia jadi macam ni, side view Ini adalah side view, so dia ada hidden line 2 which is lubang tadi.
Okay, so kalau kita pusing balik, dia ada macam ni Okay. Alright. So ini yang paling agak penting Ini sangat penting sebab yang ini adalah keupayaan awak untuk melihat daripada satu isometric view kepada orthographic view. Ini yang kita perlu dalam 2D So sebab tu kalau kita kerja sepatutnya kita kena faham 2D dulu baru kita boleh buat 3D. Bila kita tak reti baca 2D, kita takkan boleh buat 3D modeling ni. Okay. Siapa ada soalan untuk ni Saya perlukan, kalau awak tengok daripada belakang pula, dia boleh tengok back view dia ada belakang pun ada Nak tengok daripada belakang. Macam ni. Ni dia kita tengok daripada belakang. Tadi kita tengok daripada front Ni kita tengok daripada belakang. Dia nampak macam ni. Mungkin nanti saya akan tunjukkan contoh yang ada color sikit so that awak nampak difference dia macam mana. Cross section Cross section contoh macam ni Contoh adalah cross section. Ini bila kita potong Ini bila kita potong, ini kita potong daripada front plane dia tadi Dia tunjuk macam ni Okay, so ini rupa dia bila awak potong. Nampak Bila awak potong, so yang ini potongan ni lah sebenarnya adalah side view dia. Awak tengok ni potongan dia Sekejap saya tunjuk dia dalam bentuk wireframe. Okay, ni bila kita potong dia. Nampak So apa yang kita lihat adalah dari side view dia daripada potongan ni. Tapi yang ini kita tak nampak dia lengkung lah. Dia tidak macam ni melengkung. Bila kita tengok daripada tepi ni, dia akan nampak satu yang flat je lah. Macam ni. Okay, so ini adalah cross section. So kalau kita cross section, kita potong pula daripada plane yang lain. Contoh kita potong daripada atas ni. Kita akan nampak grow dia macam mana Okay. Ni daripada atas lah. Okay, kalau kita potong ke sini pula, kalau potongan yang sampai sini, macam mana rupa dia. Contoh kalau dia bagi plane dia potong kat sini. Macam ni rupa dia. Okay, so ini adalah cross section view lah. Untuk tengok bahagian-bahagian yang ada di bahagian dalam lah. Okay, ini the more awak belajar nanti awak akan lebih faham lah. Okay, kita slow-slow, tak boleh laju-laju sangat. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, alright. Thank you for today. So kita jumpa esok pagi waktu yang sama Okay.